Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Tahal amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا زوجة ولا ولد له ولا أين ولا جهة له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sihat-sihat semua insya-Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih memberi Tuan-tuan sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulakan pengajian kitab kita, suka saya nak sebut pada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkata, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Mafhumnya, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, izhad fid dunya, hendaklah engkau berzuhud-zuhud apabila berada di dunia. Yuhibbakallah, pasti engkau akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan kehendaki kebaikan untuk kamu. Baginda berkata, wazhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas, dan hendaklah engkau berzuhud-zuhud apabila bersama manusia. Pasti kamu akan dicintai oleh para manusia. Tuan-tuan sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berzuhud-zuhud dekat dunia tuan-tuan bukanlah bererti kita kena meninggalkan harta benda. Berzuhud dekat dunia bukan bererti kita kena jadi fakir miskin, papa ke dana. Tidak. Berzuhud-zuhud dekat dunia tuan-tuan, kalau kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi ramai di kalangan mereka orang yang zuhud. Walaupun mereka zuhud tapi mereka kaya raya. Ramai di kalangan mereka para sahabat Nabi yang kaya raya, tapi mereka digolongkan di kalangan orang yang paling zuhud.
Dan juga sebahagian para anbiya, ada di kalangan para nabi yang kaya raya. Dan juga orang-orang soleh yang lain, ramai di kalangan mereka yang kaya raya. Tapi mereka walaupun soleh, walaupun kaya raya, mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang yang berzuhud-zuhud di dunia. Tetapi tuan-tuan, orang-orang saleh yang mana mereka kaya raya, harta mereka akan sampai kepada poket mereka, wang mereka sampai kepada poket mereka. Adapun kita tuan-tuan, kita kadang-kadang dan ramai juga orang pada zaman sekarang, apabila sudah kaya raya, wang bukan sampai kepada poket sahaja, tidak. Bahkan wang sampai kepada poket dan juga masuk ke dalam hati juga. Sebab itu tuan-tuan, hati kita kalau sudah dipandu dengan nikmat ataupun dengan cintakan dunia, mencintakan harta benda, mencintakan kekayaan, maka sangat sukar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hati apabila mencintai harta, dikuasai oleh harta benda, maka akan dipandu oleh hawa nafsu. Adapun para sahabat Nabi dahulu, mereka walaupun mereka kaya raya, tapi wang mereka sampai kepada poket mereka sahaja, tidak sampai kepada hati mereka. Maka hendaklah kita tuan-tuan, kita harta-harta kita tidak sampai kepada hati kita. Harta-harta kita gunakannya kepada perkara yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan harta-harta kita kepada belanja yang dengannya kita dapat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan, kita akan sebutkan daripada kitab Syarah Sulamat Taufik tentang isu yang berkenaan yang berlaku pada minggu ini bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama pada zaman dahulu. Berkata pengarang kita rahimahullah subhanahu wa ta'ala, antara perkataan yang boleh menjadi murtad tuan-tuan, yang ulama sebutkan pada ratusan tahun yang lalu, wa kadza yakfur man syatama nabiyyan aw malakan. Mafhumnya, dan seseorang boleh terkeluar daripada Islam sekiranya dia mencaci maki nabi, mencaci maki para sahabat, mencaci maki para malaikat. Ulama kata, barang siapa mencaci maki nabi, barang siapa mencaci maki malaikat, barang siapa mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, maka terkeluar daripada Islam wal a'yadzu billahi taala. Walaupun orang itu hanya bergurau senda, bermain-main, bukan serius, berlakon, itu bukan kemaafan tuan-tuan. Ulama dah sebut dah pada kitab ulama pada zaman dahulu, ratusan tahun yang lalu. Mereka berkata, barang siapa yang mencaci maki Nabi, mencaci maki malaikat, mencaci maki Allah, maka terkeluar daripada Islam walaupun dia bergurau senda. Kita lihat tuan-tuan, pada minggu ini, pada minggu lepas seorang ejek Allah, lepas seorang ejek Nabi. Sebahagian mereka berbangga-bangga bila mengejek Allah, mengejek Nabi. Walaupun sudah pecah muka, dipukul oleh orang Islam, mereka rasa tak ada rasa langsung bersalah. Mereka sanggup dipenjara. A'udzubillah. Ingat, orang yang mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi, hukumnya murtad dan serta merta mengucap ke dalam agama Islam, mengucap 2 kalimah syahadah untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita lihat minggu lepas yang seorang lelaki itu mengejek Nabi, kan? Mengejek Islam, dipukul oleh masyarakat, muka sudah pecah, tapi langsung tidak bertaubat, langsung dia tak isytiharkan, dia mengucap 2 kalimah syahadah, lalu dibawa ke mahkamah. Mahkamah jatuhkan hukuman RM50,000, kena bayar denda. Ingat, walaupun seseorang yang telah murtad mengejek Nabi itu, walaupun dia mampu bayar RM50,000, walaupun RM1,000,000, itu bukan berarti dia telah selamat tuan-tuan. Untuk selamat, orang yang mengejek Nabi, hendaklah dia masuk ke dalam agama Islam semula dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas kes lelaki itu pula, ada laki-laki lain, ada lagi orang lain
Tapi aneh tuan-tuan, anehnya sebahagian orang mereka langsung tak ada sensitivity. Mereka nampak, oh itu biasalah. Tak ada kemarahan langsung apabila seseorang mengejek Nabi, mengejek Allah. Tidak boleh begitu. Orang mengejek Allah, mengejek Nabi itu satu benda mungkar. Benda mungkar Nabi kata wajib ingkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dan pada zaman Nabi SAW, ada sahabat Nabi yang membunuh hambanya gara-gara hambanya mengejek Nabi. Lepas tu Nabi tahu ada sahabatnya yang bunuh hamba perempuan yang ejek Nabi, Nabi tak salahkan para sahabat itu, tak salahkan lelaki itu, bahkan disalahkan perempuan yang ejek Nabi tersebut. Saya nak sebut benda ni tuan-tuan, sebab apa? Sebab bila seminggu, 2 minggu, 3 minggu ni viral di media sosial, orang mengejek Nabi, mengejek Allah. Sebahagian orang tuan-tuan ditanya, apa pandangan tuan apabila melihat orang yang mengejek Allah ni? Apakah patut mereka pukul dia? Apa dia kata? Dia kata tak patut, lebih kurang gitulah maknanya. Dia bagi satu contoh. Kalau seseorang buat tai, adakah tai itu dibisikkan dengan tai juga? Auzubillah. Perumpamaan yang tak kena. Dia kata apa? Kalau seseorang buat tai, adakah perlu kita bersihkan dengan tai? Maksudnya kalau orang ejek Allah, adakah perlu kita tumbuk pukul dia? Tak perlu bagi dia. Auzubillah. Kalau dia kata begitu, berarti segala dosa-dosa zina, mencuri, tak perlu kita marah, tak perlu kita tegur, kita biarkan sahaja. Ni bagi dia. Dia kata tak perlu kita tegur, biarkan sahaja. Auzubillah. Kalau begitu apa guna hukum hakam Islam? Apa guna hukum hudud yang Allah Taala katakan dalam Al-Quran? Orang berzina kena rejam, orang berzina kena sebat, mencuri kena potong tangan. Adakah boleh kata-kata, tak boleh kau marah dia. Dia ejek Allah je pun. Dia ejek Nabi je pun. Tak boleh kau pukul dia. Auzubillah. Zaman Rasulullah, saya dah sebutkan tadi bahawasanya ada sahabat Nabi yang ada hamba perempuan. Hamba perempuan tu sangat jelek. Dia sangat benci dengan Nabi sampai dia mengejek Nabi. Dinasihati oleh tuannya, jangan kau ejek Nabi, tak boleh, hukumnya murtad. Dia ejek lagi, ejek lagi. Lepas tu lelaki tu, tuan tu sangat marah. Dia ambil pisau, dia cucuk perut si hamba perempuan yang mengejek Nabi. Lepas tu, kisah pembunuhan seorang lelaki membunuh hamba perempuan yang mengejek Nabi tu sampai kepada Rasulullah SAW. Apa yang Nabi buat? Nabi kata, "Ishhadu anna damaha hadar." Nabi kata, kalian saksikanlah darah perempuan yang mengejek aku itu, darahnya sia-sia. Adakah Nabi marah kepada pembunuh itu? Tidak. Orang yang ejek Nabi, kalau kita pertahankan Nabi, walaupun sampai membunuh, maka tidak berdosa tuan-tuan, sebab kita pertahankan Islam, pertahankan Nabi. Nampak? Dan kalaulah hukumnya haram, nescaya Nabi sudah kata, kau buat benda haram, kau telah bunuh dia. Sedangkan Nabi tak kata begitu. Orang yang ejek Nabi, hukumnya murtad dan patut dibunuh bagi orang-orang yang ada kuasa untuk membunuh. Nampak? Itu hukuman orang ejek Nabi. Bukan seperti mana sebahagian orang pada zaman sekarang. Bila dia nampak orang ejek Nabi, bagi dia biasa je. Alah, ejek Nabi je, biarlah dia. Tak boleh begitu. Kita orang Islam. Bayangkan kalau bapak kita diejek, mak kita diejek. Adakah kita suka? Kita kata, biarlah dia ejek mak aku, dia ejek ayah aku suka je. Auzubillah. Ini kan pula Nabi SAW. Tidak boleh kita diam. Kerana orang mengejek Nabi, mengejek Allah, mengejek Islam, itu suatu kemungkaran, bahkan sebesar-besar benda mungkar. Orang buat maksiat minum arak, mungkar. Orang mencuri, mungkar. Orang membunuh, benda mungkar. Dan benda yang lagi dahsyat kemungkarannya apa dia? Murtad. Sebab orang murtad keluar Islam terus. Ada pun orang mencuri, berzina, hukumnya haram, tapi tidak sampai kepada murtad.
Jadi dosa-dosa yang tak sampai kepada murtad pun Nabi suruh kita tegur. Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nabi kata, barang siapa di kalangan kalian yang nampak kemungkaran, maka hendaklah kalian ubah dengan tangan. Macam mana? Bukan pukul dengan sampai mencederakan. Nabi kata ubah dengan tangan. Seperti kita ambil ingkar dengan tangan, tarik dia. Kalau diminum arak, kita buang air arak atas jalan raya dan botolnya kita bagi balik. Nampak? Itu ingkar dengan tangan. Nabi suruh kita ingkar. Adakah Nabi kata kau tak perlu ingkar, kau biarkan sahaja? Engkau cukup sekadar ingkar dengan hati sahaja? Tidak. Nabi kata kalau nampak kemungkaran, first kali wajib kita ingkar dengan tangan. Tarik dia. Nabi kata fa illam yastati, kalau dia tidak mampu ingkar dengan tangan, fa bi lisani, maka hendaklah ingkar dengan lisan, bagi nasihat. Nabi kata wa illam yastati fa biqalbi, dan barang siapa yang tidak mampu ingkar dengan lisan, maka hendaklah ingkar dengan hati. Ini perkara paling minimum yang kita kena buat kalau kita nampak kemungkaran. Seperti kita nampak video tu kan, video yang ejek Allah, benda mungkar, tak boleh kita ingkar dengan tangan, tak boleh kita ingkar dengan lisan, maka mesti kita kena ingkar dengan hati. Macam mana? Kita menzahirkan kebencian kita kepada perkara itu, menzahirkan bahawasanya kita tidak redha dengan perkara tersebut, baru terlepas daripada dosa. Adapun bila nampak video orang ejek Islam, hati dia kata, alah biarlah, tak ada rasa marah langsung, maka orang begitu terjatuh dalam lembah dosa. Sebab tidak tunaikan apa yang Nabi suruh. Nabi suruh paling minimum pun tak mampu ingkar dengan tangan ataupun lisan, mesti ingkar dengan hati. Juga tuan-tuan, tengok hukuman orang ejek Nabi ni, hukumnya murtad pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam ingin mengagihkan harta ghanimah, harta perang, ada seseorang ni dia kata dengan suara kuat, "I'dil ya Rasulullah, innaka lam ta'dil." Atau kama qala, dia kata, hendaklah engkau berlaku adil wahai Rasulullah, engkau belum adil. Lalu Rasulullah kata, mafhumnya yang saya ingat, siapakah di kalangan kita yang lebih adil daripada aku? Lalu ketika itu Umar bin Khattab sangat marah, dan juga sahabat-sahabat lain semua marah, sampaikan Umar hendak bunuh lelaki tersebut. Tapi ketika itu Nabi halang pada permulaan, sebab Nabi kata jangan buat sekarang supaya tak dikatakan Nabi bunuh para sahabat. Apabila mereka bersurai, maka Umar diizinkan oleh Rasulullah untuk membunuh lelaki tersebut. Nampak? Sampai begitu sekali orang yang menghina Nabi, menghina Allah, terkeluar daripada Islam, wal-a'yadhu billahi ta'ala. Juga tuan-tuan, menghina malaikat pun sama. Menghina malaikat Jibril, Mikail, Azrail, apa sahaja malaikat yang Allah Ta'ala utuskan, barang siapa yang menghina, maka hukumnya murtad. Dan biasanya tuan-tuan, orang-orang jahil, bila mereka nampak malaikat Azrail yang ingin mencabut nyawa, tak mustahil dia akan mengejek malaikat Azrail. Dia tak suka dengan malaikat Azrail, dia caci maki malaikat Azrail. A'udzubillah. Barang siapa ejek malaikat, maka terkeluar daripada Islam, wal-a'yadhu billahi ta'ala. Seterusnya dia kata, au qala aqunu qawwadan in sallaitu. Dia kata lagi, perkataan yang boleh terkeluar daripada Islam. Atau dia berkata, aku menjadi bapa ayam jika aku solat. A'udzubillah. Apa dia kata? Perkataan murtad. Dia kata kalau aku solat pun, maka aku akan jadi bapa ayam. Ataupun dia kata, aku akan jadi bapa ayam jika aku solat. Apakah bapa ayam? Iaitu orang yang bawa customer, orang yang bawa customer kepada penzina. A'udzubillah. Jadi bila dia kata begitu, dia menghina salat, merendahkan salat, maka terkeluar daripada Islam, wal-a'yadhu billahi ta'ala.
Dan dia kata, ma asabtu khairan mundu sallaitu. Ataupun dia berkata, aku tak pernah mendapat sebarang kebaikan sejak aku tunaikan solat. A'udzubillah. Perkataan tu jelas padanya merendahkan, menghina solat. Jadi ulama kata ini antara perkataan pada zaman dahulu yang pernah disebutkan pada zaman dahulu yang hukumnya terkeluar daripada Islam wal-iyadzubillahi ta'ala. Dan seterusnya antara perkataan yang boleh terkeluar daripada Islam, awis salatu la tasluhu li biqasdil istihza'. Dia kata perkataan yang boleh terkeluar daripada Islam, salat tidak sesuai bagiku dengan tujuan untuk mengejek-ngejek salat. Contoh dia berkata, salat zaman sekarang tak relevan, tak sesuai bagi aku, maka terkeluar daripada Islam sebab merendahkan, menghina salat. Adapun kalau perempuan yang datang haid, perempuan yang nifas, dia kata perkataan tu, dia kata salat tak sesuai bagi aku sekarang disebabkan aku sedang haid, maka itu bukan ada apa-apa. Memang tak sah pun salat perempuan haid. Nampak tak? Ini baru sedikit. Ini baru mazhab Syafi'i. Dan ulama kata mazhab Hanafi, mazhab Maliki terlebih banyak mereka senaraikan perkataan-perkataan yang boleh terbatal iman. Faham? Dia kata lagi, aw qala li muslimin ana aduka wa adu nabiyyika. Atau dia berkata kepada seorang muslim, aku adalah musuhmu dan juga musuh nabimu. Nampak? Bila dia memusuhi nabi, berarti dia benci kepada nabi. Maka hukumnya apa? Terkeluar daripada Islam wal-iyadzubillahi ta'ala. Orang Islam tidak boleh berkata aku musuh nabi. Tak boleh dia berkata aku musuh Allah. Ini jelas perkataan yang terkeluar daripada Islam wal-iyadzubillahi ta'ala. Sama juga apabila seseorang itu dia mengejek syurga, mengejek neraka. Sama juga tuan-tuan. Orang yang mengejek syurga, mengejek neraka juga boleh terkeluar daripada Islam. Contoh tuan-tuan yang pernah saya dengar. Ada sebahagian orang apa dia kata nanti dekat neraka kita semua akan makan sate. Auzubillah. Apa dia kata lagi? Saya dengar juga ada yang kata nanti dekat neraka kita akan berdandut, berpesta dengan arti-arti boleh berjoget-joget. Itu jelas menghina neraka. Itu jelas mendustakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata tentang neraka, azaban alima, tempat azab yang pedih. Ada yang kata juga neraka tu macam hospital, dia kata. Tempat untuk macam diberikan ubat. Auzubillah. Ini kesemua ini tuan-tuan, perkataan-perkataan yang pernah dihimpunkan oleh ulama pada zaman dahulu yang wajib untuk kita jauhi. Tidak boleh kita sebut, tidak boleh kita i'tiqad demikian. Kerana ia boleh terkeluar daripada Islam wal-iyadzubillahi ta'ala. Juga tuan-tuan, dia kata kepada orang yang berketurunan Nabi ataupun Said Sharifah, dia kata, aku ni adalah musuhmu dan juga musuh datukmu. Nampak? Dia kata kepada seseorang yang berketurunan Nabi, Syarif Sharifah. Dia kata aku ni musuhmu dan juga musuh atukmu. Kalau dia kata atuk tu dengan maksud Rasulullah, memusuhi Rasulullah, maka ulama kata terkeluar daripada Islam wal-iyadzubillahi ta'ala. Dan juga tuan-tuan, seseorang menghina hukum hakam Islam pun sama. Menghina hukum hakam Islam seperti dia berkata, hukum syarak apa ini? Contohlah, ini ulama kata, contoh kalau ada seseorang itu jumpa mufti ataupun jumpa imam, jumpa orang soleh, tanya hukum hakam. Lalu ustaz tu kata, orang yang kata begini hukumnya haram, hukumnya harus, hukumnya wajib. Lalu tiba-tiba ada orang kata hukum syarak apa ini? Apa ke benda lah hukum syarak begini? Nampak? Itu pun ulama sertakan dekat sini
antara perkataan yang pernah disebut pada zaman dahulu yang ulama putuskan ia terkeluar daripada Islam sebab menghina syariat, menghina hukum hakam wal-iyadzubillah ta'ala. Tuan-tuan sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nampak tak? Perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi adalah perkataan yang kadang-kadang biasa kita dengar di media sosial, di sana, di sini. Di Facebook kalau kita lihat tuan-tuan, ramai yang pergi like benda-benda yang bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan syarak. Ramai yang pergi mengejek Nabi, tapi dia pergi like pula. A'udzubillah. Barang siapa yang like benda-benda begitu, maka boleh terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi tahu dekat Quran, orang Islam boleh terkeluar daripada Islam daripada salah satu pintu yang 3. Ada 3 pintu yang mana barang siapa yang masuk pada salah satu pintu ini maka terkeluar daripada Islam. Pertama sekali adalah pintu percakapan. Ini yang paling banyak berlaku tuan-tuan. Pintu yang pertama inilah pintu yang paling banyak orang masuk. Sebab tu Nabi kita SAW berkata, "Aktsaru khataaya bani Adam min lisanih." Nabi kata, kebanyakan dosa anak Adam itu berpunca daripada lidah. Dengan lidah tuan-tuan, seseorang boleh menipu, seseorang boleh mengumpat, menghina Islam, menghina Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berlaku pada zaman sekarang, yang boleh kita saksikan di media sosial kita. Dengan lidah, seseorang dia mengejek Islam. Seperti yang berlaku di crack house. Menghina Islam di sana, di sini. Menggunakan lidah kesemuanya. Nampak? Lidah kita tuan-tuan. Daging dekat lidah kita ni sangat kecil. Daging lidah kita ni sangat kecil. Tapi dos yang bakal dibuat adalah sangat besar. Sebab itu kita kena jaga lidah. Sebab itu Rasulullah SAW menyuruh kita perbanyakkan diam. Nabi puji orang yang banyak diam. Nabi kata mafhumnya, hendaklah kalian perbanyakkan diam, melainkan cakap benda-benda baik sahaja. Sebelum kita cakap, fikir dahulu, adakah perkataan itu ada dosa ataupun pahala? Kalau dosa, maka elok kita diam. Kalaupun perkataan itu bukan berdosa, maka elok juga kita diam. Sebab apa? Sebab segala perkataan yang kita sebut dengan mulut kita ni, semua perkataan akan dicatat oleh malaikat raqib dan juga atid. Allah kata, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Mafhumnya, tidaklah diungkapkan oleh seseorang hamba itu, melainkan kesemua perkataan yang diungkapkan semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan juga atid. Semua perkataan tu yang ada dosa ke ataupun yang ada padanya pahala, walaupun perkataan tu bukan dosa, bukan pahala. Seperti perkataan harus, seseorang berkata, "Tolong ambilkan kerusi tu jap." Itu pun akan dicatat oleh para malaikat. Cuma itu perkataan yang tak ada dosa, tak ada pahala, itu malaikat catat pada permulaan sahaja. Lepas sesuatu masa, malaikat akan padam. Dan yang malaikat akan tinggalkan perkataan yang ada dosa dan juga ada pahala sahaja. Nampak tak? Ni lidah kita. Kita pula tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tak suka berkawan dengan orang pendiam, kan? Kadang-kadang kita nampak kawan kita pendiam sikit, tak suka kawan. Sedangkan itulah bagus. Orang pendiam ni tak banyak salah. Ulama kata man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Siapa yang cakap banyak, maka banyaklah kesalahannya. Jadi jangan kita berbangga-bangga dengan orang cakap banyak. Jangan kita berbangga dengan kawan kita yang suka cakap. Sebab apa? Sebab orang cakap banyak tuan-tuan, banyak kesalahannya. Banyak yang dia akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak, wal'iyadzubillahi ta'ala. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan. Kalau kita masuk ke dalam istana, kalau kita pergi istana, adakah kita akan cakap apa sahaja perkataan yang kita nak? Tidak.
Kalau kita masuk istana Sultan Selangor contohnya, kita akan pilih percakapan yang baik-baik sahaja. Tak akan suka kita bercakap, kita akan banyakkan diam. Apatah lagi yang menguasai kita, yang melihat kita, mengetahui apa yang kita buat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui segala apa yang kita buat. Terlebih utama kita kena jaga lidah. Jangan suka kita cakap benda-benda yang tak ada faedah baginya. Apatah lagi kalau perkataan tu padanya ada dosa. Ini yang pertama, dosa pada aspek lidah. Apakah buktinya? Apakah dalilnya? Dalil yang mengatakan bahawasanya ada murtad pada aspek lidah. Allah berkata, "Walaqad qalu kalimatal kufur wa kafaru ba'da islamihim." Allah berkata, "Wa kafaru," lalu mereka telah menjadi kafir ba'da islamihim, setelah mereka Islam. Apa? Allah kata apa? Walaqad qalu, lalu mereka mengungkapkan perkataan-perkataan murtad, perkataan yang boleh murtad. Wa kafaru, lalu mereka menjadi kafir setelah mereka Islam. Maknanya zubillahi ta'ala. Nampak tak? Itu dalil pertama yang mengatakan bahawasanya ada pintu murtad pada aspek perkataan yang kita kena hati-hati. Cuma sedih tuan-tuan, zaman sekarang ada orang terlebih pandai konon-kononnya. Bila dia nampak depan mata dia seseorang mengeji Allah, ini kisah benar. Bila dia nampak depan mata dia seseorang eji Islam, eji Allah, eji malaikat, eji Nabi, apa dia kata? Itu orang tu tak salah. Yang salah perkataannya saja. Ada pun orang tak salah, yang salah perkataan sahaja. Auzubillah. Ini fahaman apa ini? Kalau begitu, kalau dia ejek kita, kalau dia ejek sultan dan selainnya, kalau dia berzina, adakah boleh kita kata engkau tak salah? Yang salah hanya perbuatan kau sahaja. Engkau tak salah, engkau ejek sultan tak salah. Yang salah perkataan kau sahaja. Ini tidak benar. Ini bukan fahaman Islam, bukan fahaman orang yang ada akal. Nampak tak? Allah kata dekat Quran, wa kafaru, lalu mereka yang ejek Allah tadi, mereka yang menjadi kafir. Adakah Allah kata wa kafara qauluhum, telah menjadi kafirlah kata-kata mereka sahaja gara-gara mereka ejek Allah, ejek Nabi, ejek Islam? Tidak. Allah kata mereka sendiri yang terkeluar daripada Islam. Nampak tak? Ini zaman sekarang tuan-tuan, orang dia konon-kononnya mereka berlapang dada. Lalu bila nampak orang depan dia sendiri ejek Allah, ejek sultan, ejek PDRM ke apa ke? Dia kata apa? Kau tak salah. Yang salah perkataan kau sahaja. Kau baliklah, kau balik. Auzubillah. Juga tuan-tuan, tengok kes yang baru kita tengok di media sosial. Kan? Sama juga yang saya ulang-ulang, iaitu orang-orang Islam yang mana mereka menghina-hina Islam sebagai orang apa dia kata? Dia kata, engkau siapa? Siapa engkau nak menghukum dia murtad? Dia kata. Kan? Dekat video tu yang menghina Islam, mengejek Nabi, hukumnya murtad. Tiba-tiba pula tuan-tuan, ada sebagai orang ni, kadang-kadang mereka mengatakan, engkau siapa? Engkau bukan Tuhan. Engkau siapa nak menghukum dia? Jangan suka menghukum. Dia kata, engkau bukan Tuhan nak murtadkan dia. Dia ejek Allah je kot. Takkan dah sampai murtad. Engkau pula, engkau bukan ulama sampai nak murtadkan dia. Nampak? Ini soalan yang sangat bahaya. Apa kita kata? Kita kata, ya, aku bukan ulama, tapi aku ikut apa yang Allah kata. Apa yang ulama kata, aku ikut. Aku sampaikan kepada dia supaya dia tahu hukum hakam untuk dia bertaubat. Aku sampaikan kepada dia. Kita kata kepada dia, engkau telah ejek Allah, ejek Islam, engkau telah murtad, kau kena mengucap balik. Kita sampaikan hukum hakam kepada dia sebab kita kesian dengan akhirat dia, supaya dia kembali kepada Islam semula.
Sebab itu ulama mengarang kitab ini mengatakan tentang hukum hakam supaya kita semua tahu siapa yang kata begini, apa dia kena buat. Apa? Pintu yang kedua apa dia? Pintu yang kedua adalah pintu pada aspek perbuatan. Perbuatan seperti dia pijak Quran dengan sengaja, campakkan Quran di tong sampah, salat, sujud kepada berhala. Ini juga tuan-tuan antara perbuatan yang boleh menyebabkan terkeluar daripada Islam wal-a'yadzubillahi ta'ala. Walaupun dia sujud kepada berhala untuk berlakon sahaja, itu bukan kemaafan. Berlakon, bergurau senda, itu bukan kemaafan. Dalam Al-Quran juga tuan-tuan, Allah menyesatkan, Allah mengkafirkan orang yang mengejek Allah, mengejek Nabi, walaupun mereka bergurau senda. Apa Allah kata? Allah kata, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Allah kata, wahai Muhammad, mafhumnya, wahai Muhammad, kalau kau tanya mereka, la yaqulunna, nescaya mereka akan berkata, kami hanya bergurau senda je, main-main sahaja, bukan serius, berlakon je. Allah kata apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, adakah dengan Allah, dengan ayat Al-Quran, dengan Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian semua boleh memperolok-olok, bermain-main, bergurau senda. Allah kata, la ta'taziru, janganlah kalian ambil kemaafan, keuzuran, qad kafartum ba'da imanikum. Sesungguhnya Allah kata, sesungguhnya kalian telah menjadi orang kafir setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Itulah tuan-tuan benda-benda penting yang kita kena pelajari. Yang saya sebutkan ini, ia bukan ilmu tinggi-tinggi, tidak. Ia berkaitan dengan ilmu fardu ain yang ramai sekali orang pada zaman sekarang mengabaikannya. Kita tuan-tuan tanya balik diri kita, adakah kita telah khatam fardu ain ke belum? Adakah aku telah khatam ilmu-ilmu yang wajib ke belum? Kalau belum tuan-tuan, maka siap segeralah. Benda ni tak boleh ditunda. Ilmu tentang benda-benda begini, benda fardu ain begini, tak boleh dia kata aku busy, tidak. Sebab apa? Sebab Rasulullah berkata, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu fardu ain itu adalah faridah, fardu. Bila fardu, berarti kita semua akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak. Dan juga isteri kita ada isteri. Adakah kita biarkan isteri kita tidak mengaji ilmu agama? Tidak, tuan-tuan. Kita sebagai suami diamanahkan oleh Allah supaya menjaga isteri kita, menjaga anak kita. Berarti kita ada tanggungjawab pada hari kiamat kelak, akan dipersoalkan tentang isteri kita. Adakah kamu telah mengajar isteri kamu ilmu-ilmu agama? Dan juga ada anak-anak, adakah kamu telah settlekan anak-anak kamu ilmu-ilmu yang wajib? Kalau belum tuan-tuan, maka akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak. Wala'iyadzubillahi ta'ala. Kalaupun kita jahil, tak tahu nak mengaji ilmu agama, tak tahu nak mengajar isteri kita, maka wajib kita suruh dia cari guru. Kita hantar dia kepada masjid, surau yang mengajar ilmu agama, pondok-pondok agama, pondok-pondok, supaya dia settlekan apa yang dia akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, pintu ketiga adalah pintu pada aspek i'tiqad, pegangan. Seperti seseorang beriktikad Allah tu lemah. Seperti seseorang beriktikad Allah Subhanahu wa taala itu seperti berhala besar, berjisim, seperti udara, cahaya. Maka itu antara i'tiqad, pegangan yang terkeluar daripada Islam wal-a'yadzubillahi ta'ala. Ini 3 pintu tuan-tuan. 3 pintu ni kita kena jauh. Kita kena mengaji untuk kita menjauhinya. Bukan kita mengaji 3 pintu ni untuk kita amalkan, tidak. Ulama kata, ta'allamtu syarra la li syarri walakin tawaqqihi fa inna man lam ya'rif syarra yaqa'u fihi. Dia berkata, aku belajar tentang kejahatan bukan untuk aku amalkan, tetapi aku belajar tentang kejahatan untuk aku hindarkan diri aku daripada kejahatan.
Kerana barang siapa yang tidak tahu tentang kejahatan, pasti dia akan terjatuh pada lembah kejahatan. Jadi kita mengaji ilmu-ilmu agama, kita mengaji benda-benda yang boleh memudaratkan kita untuk kita jauhi, bukan untuk kita amalkan. Barang siapa tidak belajar ilmu ni, maka pasti dia akan termasuk pada lembah kebinasaan tanpa disedar. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Jadi sampai sini untuk hari ini, insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita manfaatkan. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam syurga tanpa sebar azab. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma najjina min 'adzabil qabr, Allahumma najjina min 'adzab yaumil qiyamah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.